dan salam sejahtera. Bersiaran secara langsung daripada studio HD RTM Kota Kinabalu Sabah. Inilah rancangan Versus bersama dengan saya Randy Ricky dan saya Azan Wahab yang pasti akan terus bersama-sama anda sehingga 4.30 petang, disajikan menerusi 3 segmen dan juga menampilkan 2 orang tetamu Randy. Ya. Alright, siapa tetamu kita untuk minggu ini? Jom, sebelum kita menjemput tetamu yang pertama ini, sama-sama kita saksikan dulu klip video mengenai tetamu kita yang pertama ini. Jom. Roll it. Hai, saya seorang jurusolek. Saya menceburi bidang ini sejak tahun 2007 dan menjadikannya sebagai karier utama saya. Pada tahun 2012, saya mula menjadi tenaga pengajar solekan di salah sebuah akademi di Kota Kinabalu. Saya minat dalam bidang solekan ini kerana di sini saya dapat bermain dengan warna dan juga dapat mencuba pelbagai jenis teknik solekan seperti solekan kesan khas, solekan filem dan juga solekan pengantin. Saya suka berkongsi idea-idea solekan dengan cara merakam video tutorial dan memuat naik ke dalam YouTube channel saya. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi TikTok untuk menunjukkan karya solekan saya dengan cara yang lebih menarik. Bercakap mengenai topik, kata-kata umpama pedang bagi saya tidak. Wow, menyaksikan klip video tadi nampaklah dia memang orang bilang campin lah buat make up ni. Dan special effect semua tu lah. Dia bukan setakat kasih cantik orang, mengasihi buruk orang pun boleh. Oh, boleh. Mengubah kesan khas. Kesan khas lah. Macam muka kita ni mungkin boleh diconteng-conteng jadi harimau. Jadi apa lagi? Jadi macam tadi tu ada avatar semualah kan. Memang macam itulah. Macam saya terkesima kita jadi, melihat tu. Jadi nanti kita try dah minta buatkan kan. Yang yalah. dari tua pergi muda. Kenapa ini yang tua? Tidak. Yang hitam manis mungkin boleh putih. Ya? Macam ahli kumpulan BTS. Kita nak tahu. Nanti kita tanya dia lah kan. Boleh atau tidak. Okey, sekarang kita persilakan tetamu kita yang pertama, Azian. Kita temukan Nisa Gane. Semongko. Apa khabar, Nisa? Alhamdulillah, sihat. Yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam rancangan Versus pada petang ini. Okay, sama-sama. Terima kasih. Cantik orangnya. Itulah. Kalau kita tengok tadi kan dia punya klip pengenalan tu kan macam-macam sudah dia hasilkan. Dan mungkin Nisa boleh kongsikan siapa agaknya yang menjadi guru Nisa untuk buat benda-benda gitu? Makeup ni mostly saya punya inspired ni dari luar negara lah. Especially ada satu Val Garland. Dia adalah makeup artist L'Oreal. Untuk fashion show saya sangat admire dengan dia lah. Dan dia bukan fokus on mencantikkan orang, dia buat efek dan pelbagai jenis art makeup lagi lah. I know him personally. What was the name again? Val Garland. Perempuan. Dia. Memanglah ada inspirasi daripada Val Garland tu lah kan? Ya. Itulah. Dan mungkin selama berkecimpung dalam bidang solekan, kami kira tadi sempat kira 17 tahun kah? 15 tahun? 15 kah? Dari tahun 2007 kan? Ya. Agaknya dalam tempoh yang agak panjang, buat masa sekarang ni apa agaknya solekan yang mungkin Nisa hasilkan yang terbaru? Yang paling baru tu saya ada ikut satu kursus anjuran Finas, macam mana bagi tua orang daripada muda, macam Randy boleh jadi tua lagi. Ini mata seni. Ini baru mata seni. Itu paling latest. Boleh muda lah. tu highlight sikit. Okey, nanti kita cuba ya. Nanti kita cuba yang muda pergi tua. Okey Nisa. Silakan dulu Nisa. Terima kasih. Saya suka Nisa dia panggil saya muda, saya sukalah. Sian. Untuk yang kedua ni, seperti yang Azan cakap tadi, dia ni memang cukup terkenal lah. Dan telah mengacarkan majlis lebih 500 majlis. Banyak tu. Kamu tanya saya berapa majlis? Berapa? Macam Randy lah, majlis kenduri doa selamat, majlis majlis selamat datang yang ala-ala biasa-biasa je. Dengan karaoke veteran kampung, iyalah. Bola sepak kampung. Iya. Okey, untuk yang seterusnya kita ada lagi tetamu kita yang kedua. Kalau sudah ada bunga mesti ada kumbangnya kan? Jom kita sama saksikan klip video tetamu yang kedua ini. Roll it.
Hai, saya seorang pengacara majlis dan usahawan. Saya memulakan kerjaya sebagai pengacara majlis secara profesional sejak tahun 2016 dan setakat ini saya sudah mengacarakan lebih daripada 500 acara di seluruh Malaysia. Saya juga berminat dalam bidang pengurusan bakat dan pemasaran. Justeru melalui sebuah agensi yang saya tebukan, saya membantu memperkenalkan bakat-bakat berkualiti yang ada pada orang Sabah untuk dibawa ke peringkat yang lebih jauh. Tahun ini, saya juga memegang azam untuk memulakan kerjaya sebagai seorang gaming content creator. Kerjaya saya ini memerlukan teknik komunikasi yang berkesan. Justeru, bila bercakap mengenai topik kata-kata umpama pedang, bagi saya sudah semestinya, ya, atukoi. Tanpa buang masa, macam kita pun nak panggil dia ni kan? Itulah, banyak ilmu yang perlu kita serap nih. Betul. Okey, ini dia kami tampilkan tetamu yang kedua untuk minggu ini. Jason! Wow. Hai, Jason. Apa khabar sihat, Jason? Sihat. Kenyang. Itulah. Saya segan lah, Randy. Yalah, sebab kita diperhatikan dari tadi. Lepas tu dia memang tahu sudah nih di mana yang perlu kita perbaiki. Seafood. Kan. Okey, Jason. Pertama sekali, terima kasih kan sudi bersama dengan kami dalam rancangan Versus pada hari ini. Terima kasih juga. Dan bercakap mengenai apa yang kami saksikan tadi, nak tanya juga Jason lah mengenai agensi yang diuruskan oleh Jason ni dengan apa orang cakap mencungkil bakat-bakat yang ada di turun negara tapi hasil di Sabah lah. Ini boleh kongsikan kepada penonton di luar sana. Ya, visi kami adalah untuk membantu Sabah dikenali sebagai satu tempat yang ada ramai orang berbakat. Our vision is to make Sabah known for great talents. Maksudnya asal orang Penang mencari penari yang terbaik ada di Sabah. Asal orang Sarawak mencari pengacara yang terbaik ada di Sabah. Asal orang Selangor cari penyanyi yang terbaik ada di Sabah. So itu adalah visi Talent Shop Sabah. Dan kenapa saya tubuhkan ini agensi adalah sebab saya tengok di Sabah ni ramai yang berbakat, tapi yang kurang adalah hala tuju dorang. Dorang tidak tahu macam mana mau memulakan karya dan dorang juga tidak faham cara mau marketing diri dan juga bahagian bisnes sebagai seorang freelancer. Jadi agensi kami akan membantu bahagian itulah. Okey, mungkin kalau Anu boleh kongsikan siapa agaknya pengacara di Sabah ini yang sudah pun orang bilang yang dari agensi Jason sendiri. Antaranya yang kami sudah bagi peluang pekerjaan lah kira begitu kan. Antaranya adalah Ben Uzair, Kak Obi, Hosiani Kiwon, siapa lagi ya? Elaine Audrey. Dan yang akan datang tidak lama lagi Amin, Randy Ricky dan juga Azian Wahab. Saya tekan Randy Ricky macam sebelah saya. Tadi macam aku awal dia dah sebut tu nama kita. So aku awal tu. Boleh baca fikiran. Okey. Dan sebelum kita ni kan ada satu soalan lagi lah saya tanya. Antara dalam 500 lebih kita punya apa ni? Dia mengacarakan majlis, dia mengacarakan mana yang paling diingati lah antara 500 lebih punya majlis tu. Paling diingati, paling nervous, paling enjoy, paling excited dan paling takut juga masa tu adalah masa tu di Sunway Lagoon untuk kali ke-62 ISI punya conference kira begitu, di mana tetamu besarnya adalah YAB Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Dan ada lebih daripada 2,000 tetamu dari 130 negara. Apa yang buat saya ingat tu adalah sebab pentasnya terapung di atas air, di atas swimming pool tu, dan di belakang ombak besar lagi. Jadi dia sangat grand lah, dan juga payment paling besar lah masa tu. Payment paling besar. Berapa? 4 angka? 5 angka? 4 angka. Saya belum sampai 5 angka lagi. Alright. Okey, silakan duduk. Terima kasih. Seronok lah dengan inspirasi macam ni kan. Terinspirasi kita sebenarnya. Itulah. Nanti kita minta lagi lah ilmu daripada Jason ni kan. Apapun. Yang biasa kita akan terus beralih untuk segmen yang pertama. Segmen Okey ke Tidak. Tajuk kita apa, Randy? Kata-kata umpama pedang. Ya. Kata-kata umpama pedang. Ya atau tidak? Ya. Kata-kata umpama pedang. Ya atau tidak? Iya.
kata-kata umpama pedang, ya atau tidak? Iya. Susah sebenarnya saya nak meramal benda ni sebenarnya kan. Dia macam ada pro and cons ya. Seperti biasa Itulah. debat ni memang macam tu kan selalu kan. Kalau macam kata-kata umpama pedang tu kan dia bergantung sama kata-kata yang dilontarkan. Betul. Bergantung itulah sama ada kata-kata yang baik ataupun kata-kata sebaliknya. Apapun kita akan terus bertanya dengan tetamu kita kalau macam Nisa sendiri, iya atau tidak? Kalau saya tidak. Tidak. Kunci. Kunci. Okey. Alright. Jason pula? silakan tidak kan? Bagi saya, iya. Kunci juga. Iya. Oh, confident lah. Alright. Tidak, iya. Kalau Jason sendiri, kenapa Jason mengatakan kata-kata itu umpama pedang, bukan gunting? Pedang. Dia tengok jugalah sebab kadang-kadang orang bilang pedang kan, lain orang pedang dia tajam. Pedang yang lain tu tidaklah tajam sangat gitu kan. Tumpul. Ya, Belum lagi dikasih gusuk. Ya, belum biasa lagi. Tapi bagi saya dia seumpama macam kata-kata itu satu doa lah begitu kan. Jadi kalau kata-kata tu tidak, kita ada satu tanggungjawab di mana kita boleh bersuara dan kita salah gunakan tanggungjawab tersebut. Jadi ada setengah orang boleh rasa macam tersinggung, rasa macam sakit hati dengar kata-kata yang orang bilang tidak baiklah daripada seseorang. Jadi dia satu tanggungjawab yang besar. So kalau salah gunakan tanggungjawab tersebut, seumpama satu pedang, dia boleh mencederakan seseorang di dalam. Betul. Dan saya rasa Nisa tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Jason tadi. Mungkin Nisa ada pandangan tersendiri mengenai tajuk kita pada hari. Mungkin boleh utarakan? Silakan. Okey. Kenapa saya bercakap tidak? Kalau misalnya kata-kata tu datang daripada orang yang kita tidak kenal, tidak rapat. So saya tidak akan menyimpannya dalam hati dan anggap saja itu macam mungkin orang tu bosan mencari kesalahan kita ataupun iri. Kita tidak perlu ambil kisah sangat, yang penting kita move on. Kita buang tu aura negatif, komen negatif tu dan itulah, jangan ambil kisah sangatlah. Sebab orang nak kita rapat juga kan. Alright, saya suka orang yang nak rapat sama kita. Kalau macam saya sendiri pun, kalau orang yang saya nak kenal, yang nak rapat, tiba-tiba dia cakap, saya nak kisah pun sebab dia nak kenal saya. Betul. Tapi kalau macam orang yang bercakap tu, orang yang terdekat, contohlah suami. Macam mana tu Nisa? Kalau orang yang terdekat ni bagi kata-kata yang pedas ke atau menegur ke kan, memang kita akan ambil hati tapi tidak akan berpanjangan. Dia sekejap saja sebab saya tidak mahu benda tu berpanjangan dan mengganggu kerja hakiki saya. Sebab kalau kita terbawa perasaan dengan kata-kata tu, kita akan apa kerja kita buat pun akan tidak jadi. Kita kena fokuslah. Tapi kan Nisa, kita ni perempuan, biarpun benda tu 2 tahun sudah, kalau ada sikit silap pasangan kita ungkit balik. Ya. Setujukah? Kalau bergaduh iyalah. Tapi masa tu saja. Macam kita geng sudah ini. Macam ada luahan rasa ke hari ni kamu dua? Tidak. Biasa perempuan. Okey. Dan Jason, kalau kita bercakap mengenai anda bersetuju kan? Jadi anda bermakna anda bersetuju jika sebenarnya kata-kata yang dilontarkan itu sebenarnya seperti pedang. Ironinya pedang ni digunakan dalam peperangan. Betul. Pedang kalau zaman dahulu kan, pedang. Belum kau jumpa pedang orang pergi potong bawang, sayur, tidak kan? Pedang tidak kan? Jadi pada sudut yang positif, bagaimana anda melihat kata-kata umpama pedang ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian? Dia kadang, saya pernah rasa juga yang orang ni kira macam mentor saya lah dulu semasa saya belum lagi jadi seorang pengacara majlis, masa di universiti. Dia kalau dia menegurkan, dia lebih kurang macam apa yang saya bercerita dengan Nisa tadi itu, Nisa cakap dia secara psikologi kan. So saya punya lecturer ni dulu, dia kalau menegur, dia secara psikologi, dia tidak akan teriak, dia tidak akan marah, dia akan sindir dan dia akan cakap secara berterus terang lah. Jadi kalau buat perkara yang bodoh jugalah dia cakap. Jadi dari situ kan saya pelan-pelan rasa kata-kata dia tu masuk ke hati dan pelan-pelan macam boleh rasa macam terbiasa sudah dengan teguran tu dan sendiri boleh improve, boleh perbaiki diri, ego tu makin rendah dan dari situ juga belajar macam mana yang
walaupun pedang tu kan dalam peperangan kan orang bilang dia sebenarnya boleh menaikkan lagi semangat kita, memotivasikan kita untuk jadi lebih bagus, kira begitulah. Alright. Dan kalau kita tengok latar belakang kedua-dua tetamu kita ini berbeza. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Tapi dong ada yang sama, mengajar. Oh ya, betul lah kan. Nizah dia ajar makeup, Jason dia ajar orang untuk lebih improve dalam bidang pengacaraan. Dan kalau Nizah sendirilah selaku tenaga pengajar. Kadang-kadang kita perlu tarik tahu kita punya pelajar. Adakah kita tarik pelajar dengan cara kita tarik pelajar tu ataupun cara kita tegur pelajar tu, adakah dengan kata-kata yang sindiran ataupun kata-kata yang betul-betul kamu tajam betul ni yang direct to the point? Cara saya handle student yang mungkin malas turun kelas ke atau hantar assignment, satu saya main psikologi. Kita tidak perlu marah atau message yang tidak proper untuk student. Kita just cakap ini demi kamu punya grade. Kalau kamu mau grade kamu cantik, kamu datang kelas, kamu buat assignment. Kalau tidak itu gagal atau lulus itu kamu punya future. Begitu saja. Ada tidak tindakan orang keterlaluan sampai yang orang bilang pijak kepala? Alhamdulillah tiada. Sebab saya dengan student saya akan friend, tapi ada batas dia jugalah. Kalau macam Jason sendiri, kalau situasi begitu macam mana? Yang pijak kepala tu, pernah juga. Jadi kadang-kadang ni kan walaupun pedang tu kan, walaupun tajam semana pun, kadang-kadang orang punya perisai ni pun lagi keras lah. Jadi dia tidak tembus juga. So walaupun ditegur, walaupun dicakap secara berdepan begitu pun kadang-kadang dia tidak masuk. Jadi tengok jugalah situasi tu, tengok orangnya, siapa yang bercakap dan siapa yang terima message tu jugalah. Wah, kan sangat-sangat positifnya nanti warga pendidik ya. Dan kepada cikgu anak-anak murid yang menyaksikan cikgu ada di sini ya. Ia tidak ada kaitan apa-apa pun, just luahan rasa. Kalau terasa minta maaf lah. Itu cuma satu kata-kata ataupun ungkapan umpama pedang yang baik untuk anda. Itulah kita ambil yang baik-baik. Apa yang kurang baik tu kita tinggalkan sebenarnya. Betul. Kan Randy? Ya, betul. Dan kalau Nisa sendirilah kan macam kata-kata tu macam Nisa cakap, Nisa boleh abaikan. Langsung tidak ada sekelumit rasakah dengan apa juga kata-kata yang diberikan. Macam contoh benda kata-kata lisan yang kurang baik. Kita manusia biasa, memang terasa. Tapi saya tidak suka memanjangkan pikiran tu, memikirkan benda tu. Sebab ada banyak lagi benda yang penting dalam hidup yang kita kena teruskan. Sebab benda ni akan mengganggu pikiran. Jadi saya tidak akan panjang. Paling lama pun sehari nangis sekejap dan besok okey sudah. Tangisan juga ada dalam kehidupan seorang teacher ya. Tangisan ada Ya, ada. Saya bersama dengan anda, saya setuju dengan anda. Ya. Dan kalau Jason pula? Bagaimana pula? Sekiranya anda menjalani kehidupan ni kan dalam satu hari itu, dalam satu hari memang anda memang terkena kritikan, ungkapan kata-kata yang pedas atau kata-kata yang orang kata tajam menusuk kalbu ni. Bagaimana anda menukarkannya kepada sudut yang positif pula? Betul cakap Nisa, kadang ada benda yang lagi penting daripada benda negatif tu. Contohnya lagi bagus makanlah daripada mau dengar kata-kata begitu. Tapi saya ni sebagai seorang manusia pun ada hati juga. Kadang-kadang walaupun mau cuba untuk move on atau lepaskan benda tu sangat susah lah. Kadang-kadang ambil sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, dan itu perkara biasalah. Jadi apa yang kita boleh cuba untuk lakukan adalah cuba untuk abaikan je dan fikir kepada benda-benda yang positif saja. Alright, itu antara orang bilang orang punya jawapan, orang punya pendirian masing-masing sebenarnya. Tapi kalau Randy sendirilah, Randy setuju atau tidak di mana keselamatan manusia ni bergantung kepada kemampuannya menjaga lisan? Setuju. Pada masa ini ya setuju. Ya. Sebab kadang-kadang dari lisan itu juga boleh terdetik satu perkara yang tidak diingini akan berlaku dalam kehidupan. Betul. Tersilap kata mungkin meninggalkan satu kesan, walaupun kesan itu kecil tapi sangat dalam. Apapun sentiasa menjaga apa jua yang anda utarakan, jangan sampai ada yang tersakiti. Ya, dan kita telah sampai ke
segmen ataupun slot yang kedua ini. Betul. Dan untuk yang kedua ni agak orang kata kita memerlukan pendapat daripada tetamu kita ni lah kan. Dan segmen yang kedua ni Randy, mana yang ngam. Kalau tadi kita cakap pasal pedang-pedang segala. Tapi untuk segmen yang kedua ni kita punya tajuk perlu respon hantaran negatif di media sosial. Perlu ataupun tidak. Ya, itu tadi tinjauan umum mengenai topik mana yang ngam, iaitu perlu respon hantaran negatif di media sosial, perlu ataupun tidak. Ya. Kita terus kepada Jason. Kalau Jason sendiri, perlu atau tidak? Bagi saya tidak perlu. Macam yang tadi yang Abang Handsome dalam video tu cakapkan, kalau boleh kita jumpa terus, dia bilang, bawa pergi makan. Dia tidak cakap begitulah, tapi kita bawa pergi makan lah. yang anda tu kan macam YouTuber Indonesia tu kan, si Giran nama dia. Penyanyi kan, penyanyi. Macam penyanyi tu kan. Gatal pula, tekak saya ni Randy risau. Okey, dan bagaimana pula dengan Nisa sendiri? Adakah anda ya ataupun tidak? Boleh kita komen-komen? Kalau saya akan respon. Respon komen negatif. Okey, Cikgu disiplin kenapa Nisa perlu respon hantaran-hantaran yang negatif ni? Bukankah benda tu akan buat benda tu berpanjangan? Okey, respon dia ni tidak semestinya kita bagi negatif respon juga kan. Kita boleh respon dengan positif. Sudah dia penat-penat komen, menaipkan, ambil masa juga. Contohlah kita post tu, dia mengomen sana benda nak baik, kita just like. Terima kasih kerana singgah. Begitu. Gitu sajalah. Jadi tidak berpanjangan. Tapi kita kena respon. Tidak perlu pun dengan kata-kata yang negatif. Betul. Dan mungkin ada pertambahan ataupun mungkin pecanggahan daripada Jason sendiri mengenai apa yang dikatakan oleh Nisa tadi? Betul juga tu, tapi kadang-kadang kan dia ni kalau orang sudah singgah di page ke apa begitu kan mau meninggalkan satu komen yang negatif, niat dia pada masa tu adalah untuk memang menjatuhkan orang tersebut. Jadi walaupun kita respon dengan cara baik pun kan dia tetap akan menyerang. Dia tetap akan menyerang, dia tidak akan berhenti. Dan saya pun pernah ada pengalaman juga reply jenis-jenis orang begini. Dan kami berbalas komen sehingga lebih daripada 20 komen. Jadi dia tidak akan ke mana lah. Dia putaran tu, dia akan begitu saja. Kalau kamu sudah cuba untuk settlekan, dia masih mau cuba untuk menyerang. Dan nampak Jason ni seorang yang gagah gigih dan tabah. Dia gigih membalas komen dan tabah menghadapi segala kecaman tu. Kalau saya meletup tu geng, dah dapat. Serius. Ini bahaya ni kalau buat live ni. Oh, itulah. Tapi dapat sekarang saya sudah mudah sikit. Jadi should be okay. Okey, dan kalau kita tengok semua orang ada medsos tahu. Betul. Macam-macam orang boleh medsos ni antara satu platform untuk kita tunjukkan kita punya kebolehan, kita boleh berniaga. Macam Nisa sendiri dia bukan setakat boleh mengajar makeup dengan pelajar-pelajar, tapi boleh mengajar secara online. Bayangkan Nisa masa mengajar tu, maafkan saya. Jangan nangis, jangan nangis. Gatal, leher saya gatal. Saya ingat macam menangis-nangis, macam gegar suaramu. Dalam buat live tu kan tiba-tiba ada orang kecam. Kenapa makeup kau? Kenapa kening kau tu sebelah tinggi sebelah rendah? Nakkanlah Nisa cuma cakap thank you, nak apa? Kan mau cakap itu je. Ya betul-betul. Saya akan bidas sebab itu kepakaran saya. Kalau dia tegur tentang kening saya akan jawab kening ni sesuai dengan bentuk muka saya, dengan bentuk muka kamu lain. Begitu. Saya akan balas tapi tidaklah dengan kata-kata kesat. Kita balas dengan poin yang kita mahir dalam bidang yang ditegur tu. Lepas tu orang cakap, tak boleh menerima anulah dia ni pandangan. Kami kasih pandangan, tak kan nak mau terima. Bayangkan orang balas begitu lagi. Apa ni saya mau balas? Kalau begitu saya sampai terima kasihlah kerana begitu. Saya tidak akan suka kasih negatif. Tapi saya akan reply. Reply on the spot. Ya. Tapi kalau isu dia berat kan, macam mungkin menjatuhkan maruah saya di media sosial time live tu kan, saya akan blok dan PM tepi. PM tepi orang tu. Kalau mungkin Jason di situasi yang sama pula macam mana? Anda kan Jason diam-diam saja walaupun orang MC-nya ni kan bagus lagi si Anuba jadi MC dari dia. Nak kan Jason mau diam saja. Mesti kita pertahankan Jason. Come on, Jason. Come on. Macam Randy pula yang dapat hati kan? Ya, aku dapat hati kalau kau kena. Bagi saya ada ubah fikiran lah juga sikit. Mungkin sometimes kita perlu respon juga sebab ini adalah untuk menunjukkan kepada orang yang kita sudah menerima satu teguran atau satu pandangan, tapi dalam masa yang sama kita masih boleh menerima teguran atau pandangan tersebut jugalah. Tapi kalau misalnya kes macam itu,
Bagi saya tidak masalah pun sebab memang banyak yang cakap saya tidak bagus, banyak yang cakap saya bagus. Dan kes yang sama kepada pengacara majlis yang lain di luar sana juga lah. Ada kita setiap pengacara ni ada style kita masing-masing. Jadi kadang-kadang pendapat orang ni walaupun dia cakap kamu ni tidak bagus, tidak semestinya kamu tidak bagus. Kiri saya bukanlah kiri Anda. Kiri saya mungkin kanan Anda. Jadi lain orang lain pandangan, tidak semestinya betul. Betul. Sebab bakat kita ini kan berbeza. Kita jangan pertikaikan bakat orang lain dan juga kemampuan orang lain. Ya, betul. Dan itulah dia Jason dia kata-kata kiri saya mungkin bukan kiri Anda. Mungkin kiri saya kanan. Wah, itu madah Macam pujangga kita menghadapi Jason ini kan. kan, kiri saya adalah kanan Anda. Ya. Madah pujangga. Sedangkan 9 pun tengok sana 9, tengok sini 6. 6 ya lah, berbeza perspektif. Ya. Dan seterusnya kita nak inilah satu kalau kita inilah mengenai komen-komen negatif ni kan. Kalau kita tidak merespon senyap, mungkin akan timbul lagi spekulasi-spekulasi lain. Tetapi kadang-kadang kalau kita respon, mereka boleh memanipulasikan apa yang kita respon tu ke arah satu yang lebih parah. Jadi komen anda, kita mulakan daripada Nisa dulu. Okey, kalau yang isu gini yang akan menimbulkan spekulasi lepas tu kalau kita bagi komen dia akan guna poin kita dan cuba kasih down lagi kita kan. Kalau saya bagus berdiam jugalah. Berdiam, tak payah DM tepi kalau benda ni berat. Sebab kalau kita on the spot reply nanti satu menjatuhkan maruah sendiri dan orang tu juga. Jadi penyelesaiannya bagus diam je sebab benda ni kalau isu tu hangat 1 minggu je tu. Lepas lebih dari itu ada lagi isu hangat lain. Benda tu tak akan kena cerita lagi. Orang ingat macam kes baru-baru ni kan, bayangkanlah gambar kahwin 5 tahun lepas pun orang boleh korek. Iya, betul. Ingat tu yang belah tepi tu? Ya. Ya ingat. Aku belah tepi tau kan? Tapi bukan Randy lah. Okay. Bukan Randy. Dia terang sikit. Okey. Bukan Randy. Bukan nama sebenar. Okey, untuk Jason pula bagaimana? Komen anda untuk kadang-kadang pendapat orang kita tidak boleh ubah dan itu satu perkara yang kita tidak boleh kawal. Jadi jangan terlalu risaukan kepada benda yang kita tidak boleh kawal itulah. Kita just teruskan saja dan fokus kepada benda yang kita boleh kawal. Alright. Dan kita ni kan masing-masing ada pandangan masing-masing tahu. Dan saya, sama ada setuju atau tidak. Adakah media sosial ini ada yang mengatakan adalah rakan kita? Sebab disitulah kita meluar rasa. Kadang-kadang lah. Kalau saya dululah, sekarang tak ya. Di situ juga lah kita meluar rasa. Sama ada marah, sedih, gembira atau apa saja. Setuju tidak dikatakan Facebook itu adalah rakan? Kalau saya tidaklah. Tidak setuju? Tidak setuju. Sebab kalau saya media sosial ni tempat saya iklan karya saya, kerja saya. Tapi personal life, tidak. Jadi di mana meluahkan perasaan? Saya suami? Buatlah private. Suami ataupun keluarga terdekat, ibu saya lah, especially tempat saya paling meluah lah. Tapi kalau di media sosial saya tidak akan. Sebab nanti ada orang komen benda yang baik, ada yang jahat, nanti jadi pikiran lagi. Jadi nak payah post di media sosial lah. Kalau macam Jason sendiri apa yang dikongsi di media sosial biasanya? Biasanya benda baik, kadang-kadang benda buruk pun kadang-kadang saya kongsikan, tapi bukan benda buruk yang buruk, benda buruk yang positif. Contohnya, saya buat silap, jadi saya akan share dekat social media, saya belajar benda yang baru. Dan most personal life saya tidak akan share. Dan walaupun ramai yang di luar sana lebih ingin tahu pasal kita punya personal life, saya cuba untuk kurangkanlah. Contohnya macam post-post tentang anak saya, isteri saya begitu. Kena kurangkan juga sebab kalau sudah buat bisnes dan juga dalam bidang seni ni semua kan, confirm ada yang dengki, confirm ada yang ada musuh lah dikatakan. Jadi untuk keselamatan keluarga jugalah. Betul. Betul. Itu ada. Apapun Azian. Kita kena berhati-hatilah menggunakan platform media sosial, nak kira lah Facebook kah, Twitter kah, Instagram kah. Hati-hati sebab orang ni tak semualah. Suka mencari kesilapan. Kadang-kadang di tajuk utama kalau berita-berita tu kan ambil tajuk saja, orang tak baca penuh tahu. Betul. Terus orang kasih komen di bawah tu yang bukan-bukan. Jadi bijaklah menggunakan media sosial yang telah pun diberikan sebab kita perlu hidup dalam keadaan yang aman damai sebenarnya. Keluarga Malaysia guys. Come on. Dan ingatlah satu perkara ini, hidup ini ibarat putaran roda.
Okay? Ada kedai di atas, ada kedai di bawah. Ingat, mungkin hari ini anda mengantar satu kecaman, besok mungkin anda akan kehilangan satu nikmat dalam kehidupan. Yes, fikirkan. Apapun kita berehat seketika kembali selepas ini. Inilah rancangan Versus Boleh Bakal Kau. Ya, kembali lagi bersama dengan kami dalam rancangan Versus Boleh Bakal Kau. Ya. Dan masih bersama dengan kami Nisa, kita dan Jason bersama-sama kita dalam rancangan Versus pada petang ini. Alright, dan saudara-saudara, sekarang ini segmen yang ketiga. Berbekalkan kita punya tab yang edisi khas, hanya ada 2 di dunia. Oh, Betul. okey. Kalau ini ratu-ratu kat dunia nak beli pun memang tak ada. Memang ada di sini je di Versus. Jadi Kami- mau order apa? Makan nanti. Lepas ni mau mi goreng ayam. Okey, boleh. Alright. Untuk yang segmen ini atau sama tapi tidak serupa ni. Dan hari ini kita, kalau sebelum ni kita teka-artiskan. Betul. Tapi macam demi menjaga keharmonian sepasukan, kita hari ini buat segmen teka lagu. Teka lagu. Okey, sekali lagi segmen ni ada 2 pusingan. Kita dengar dululah lagu yang pertama untuk pusingan yang pertama. Okey, Jason, music. sudah bersedia? Jason, sudah bersedia? Sudah. Nisa, sudah bersedia? Okey. Lagu apa tu? Macam Okey. kerasukan dulu. Macam apa tulis. Okey, yang pasti anda ada 10 saat dari sekarang. Cluenya dia ni orang Sabah. Orang Sabah, ada Sabah. Lincah di pentas. Pokoknya dia lincah lah. Alright. Okey. Habis masa. Okey, itu yang pertamanya, Hazan. Betul. Saya agak gemuruh pada ketika ini. Gemuruh jiwa. Bukan lagu itu. Jawapan-jawapannya. Okey, kita akan teruskan dengan yang kedua. Betul. Kita ada lagu yang kedua dengan kiraan 3, 2, 1. Lagu. Dah tahu ni. Macam lagu kugiran pun ada juga kan? Kugiran orang kahwin. Macam jauh tu tahu kugiran tu. Oh, saya tekno punya. Kalau macam Randy meminati Anwar Zain. Saya minat penyanyi ini. Dia penyanyi, dia juga pelakon lah. Dia ada kumpulan. Boleh cek Alright. Facebook Azian dulu, masa ada jawapan. Dah boleh tengok handphone sekarang. Okey. Sekarang ini 10 saat dari sekarang. Kumpulan penyanyi, yalah kumpulan penyanyi pelakon sudah berkahwin. Handsome boy. Handsome boy. Habis masa. Okey. Alright, macam panjang jawapan Jason. Okey. Karangan. Karangan. Ya. Oh, dia buat tajuk lagu kah, lirik lagu ni? Okey. Sekarang ni kita tengok apa ni, lagu dulu kah atau jawapan dorang? Kita tengok lagu sebenar dulu lah. Kejap, saya cari ilham dulu. Cari ilham. Lagu kita dengan lagu sebenar dulu kali kan? Kita tengok jawapan yang sebenar dulu lah. Ingat, kita dulu, kamu kita nak boleh dulu. tukar jawapan. Jangan tukar lah. Dah boleh. Cikgu jangan tukar jawapan dah, cikgu. Alright, kita tengok jawapan yang pertama. Okey. Lagu apa? Tasty. Jahat. Jahatnya kamu. Oh, tapi tunjuk Randy. Enggak apa Randy. Enggak, jangan. Sebab satu jari, 4 saya. Saya jahat. Jahat tu ada maksud sendiri tau. Jahat. Jalan ada haluan, ada tujuan. Oh, It's jahat. itu. Yes. Oh, saya baru tahulah. Tak, itu yang saya punya. Itu lain lah. Okey, alright. Okey, itu jawapan yang pertama. Sekarang ni kita tengok pula jawapan yang kedua. Susah dari SPM ni tau. Alright, Yusri, dekat padamu. Dekat padamu. Dekat padamu. Saya suka lagu ni. Lagu yang saya minati lah. Itulah. Apapun sekarang ni kita tengok jawapannya tetamu. Okey. Macam Nisa ni. Macam tak sabar dia mau kasih tengok jawapannya. Kan Nisa? Cuba Nisa. Daripada 1 Nisa. Jawapannya apa? Jawapannya adalah... Dah tahu.
Tengok. Wow. Oh. Apa jawapannya tu? Stacy, lagu tak tahu. KRU, lagu tak tahu. Sama macam Resa jawapannya. Lagu tak tahu. Tak tahu tajuk, tahu penyanyi. Tapi tahulah KRU dan juga Stacy. Alright. Kita tengok pula jawapan Jason. Boleh tahan dia teka siapa artis. itulah. Okey. Kamera 3 Jason. Ini dia. Alright, Jawapan kita saya. zoom jawapan Tengok jawapannya. Jason. Okey, jangan lupa undi ya. Apa tu? Cik Jason, jangan goyang-goyang. Okey. Apa tu, Randy? Apa tu? Yang lagu pertama macam kerasukan dan lagu kedua endak aku tahu. Dah aku tahu, bos. Ikhlas. Jason. Ikhlas Lagu apa Jason. tu? Macam kerasukan tu. Dia entah, dia macam lain sikit. Oh, ingat kan memang ada lagu tu. Tak ada ya? Saja-saja. Saja-saja. Ya ampun. Nanti kita buat lagu kita 4 orang. Lurus betul kau, Azian. Tak lah. Dah terkata. Dah terkata. Ingat kan betul ada. Rupanya ada punya. Alright. Okey. Apapun sekarang ni, kita ada pusingan yang terakhir. Pusingan kedua. Padam dulu, Boleh padam. padam. Okey, boleh. Boleh padam. Alright, sudah. Okey, sekarang ni kita dengar pula lagu yang seterusnya. Lagu apa pula ya? Alright, dengar. Tahu. Pertama kali Alright, aku dapat meneka lagu dengan tepat sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Okey. bil khair. Cluenya orang Sabah. Orang Sabah. Okeylah, 10 saat dari sekarang. Orang Sabah. Dia ni aktif jugalah. Apa ni, memberi bantuan. Lagi apa lagi, Randy? Dia aktivis sudah. Yalah, aktivis kan? Aktivis pemberi bantuan. Alright, habis masa sudah. Habis masa. Habis masa. Okey. Tidak apa, Sudah? kita ada lagu yang Okey. terakhir. Okey. Kalau anda ragu-ragu dengan jawapan yang pertama, ini peluang terakhir Jason dan juga Nisa. Okey, sekarang dah berlalu lagu pertama. Hampir ke penghujungnya dan sekarang ni kita akan dengarkan lagu yang kedua. Roll it. Baru masuk jamming studio kali kan. Bertabur bunyi dia. Tapi inilah kan, dorang campin bah, mau kasih keliru. Ya, betul. Kita punya kru penerbitan versus ni, dia memang campin. Campin betul. Alright, 10 saat dari sekarang. Kita bercakap lupa kira masa, Randy. Ya, betul. Terlalu teruja. Kita teruja sebenarnya kan. Jarang kita dapat lagu-lagu rosak begini ni. Itulah. Kami suka ni yang rusak-rusak ni. Suka, saya pun suka. Tapi yalah, mau menikah tu kan tepat. Habis sudah masa. Sambil bercerita kan. Itulah Okey, dia. habis masa. Jason. Diputung markamu, Jason. Saya terpadam. Nah, diputung markamu, Jason. Okey, boleh lah ni. Okeylah, Jason, sekarang ni kita tengok jawapan Jason dulu. Okey, boleh. Masih menulis bayi ini. Tulis balik. Terpadam, tertakan bah. Kita punya tape ni kan Ya, baru dia prototype. sensitif. Sensitif. Ya. Sensitif. Alright. Kita tengok Okey. jawapan Jason. Apa jawapan Jason? Aduh, kecilnya tulisan Jason. Tengok Jason. Adam Syamil tapi tidak tahu apa lagunya. Yang kedua, Yang kedua dah tahu. tak tahu. Adam Syamil dan tak tahu. Itu Alright. adalah artis terbaru ya. Tak tahu. Korea punya. Tak tahu. Tak tahu. Okey, Lisa. 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 Nisa. Lisa. Dengan Lisa Blackpink. Nisa. Ha? Jawapannya Sayang Kinabalu. Dan? Oh, Stretch. itu menu makanan kah Sayang Kinabalu? Kita Alright. ada Estrange. Tak tahulah betul atau tidak ni kan? Ya, sama-sama Nak kita tahu saksikan. apapun, TV Ajaib kami akan menunjukkan jawapan yang sebenar. Okey, TV Ajaib, jangan buang masa. TV Ajaib. Ha, 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 ha. Sama ospek kami kan? Oh, Saya ingat dia lah tadi ni. ya, betul. Dan ada yang meneka nama penyanyi dengan tepat. Ada juga yang Tak tahu. tahu. Tak tahu. Artis baharu kita. Apapun sekarang ni, kita tengok keputusan siapa yang akan memilih lagu. Kami dah ada hadiah ya, minta maaf. Kita tengok keputusan untuk segmen yang terakhir. Alright. Sekarang ni, jomlah kita berdiri kawan-kawan. Okey. Aduh,
berdiri kita. Berdiri tandanya mau habis sudah ini rancangan. Ya. Dan ini saja tadi dan kemenangan pihak kepada Nisa. Tapi tidak mengapa Jason, kita biasa lelaki gentleman memang begitu kan ya, betul. Perempuan tak pernah kalah sebenarnya kan Nisa. Oh begitu ah. Kalau dia kami pernah ada SOP. Kami Korea. Korea. Opa. Alright. Mungkin Jason ada ucapan untuk penonton TV OK sekarang. Terima kasih kepada geng TV OK kerana menjemput saya di sini dan juga dapat bertemu rakan-rakan baru. Kepada anda yang akan menyambut Tahun Baru Cina, selamat menyambut Tahun Baru Cina. Sila patuhi SOP, sama-sama kita flatten the curve lah orang bilang. Dan jangan lupa makan. Dan juga sekali lagi daripada saya, seperti yang dicakapkan tadilah, saya lupa apa kata-kata Randy tadi itu. Ada satu quotes. Betul. Okey. Ya. Ya, kalau kita mungkin hari ini kita memberikan satu kecaman, mungkin besok kita akan kehilangan satu nikmat dalam kehidupan. Betul. Yes. Dia betul. Alright, thank you guys. Thank you. Alright. Dan Nisa pula mungkin ada ucapan pada para penonton, mungkin juga pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan pada ketika ini, dan juga ucapan Chinese New Year anda lah, silakan. Okey. Saya ingin ucapkan kepada kawan-kawan yang akan merayakan Tahun Baru Cina, kongsi facai, dan kepada student-student saya yang melihat saya hari ini, Bye-bye gitu. bye-bye. Jumpa di kelas. Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya jugalah. Okey Nisa, lagu pilihan Azhara Band ataupun Keklik. Keklik. Keklik balik-balik so kita dengar, so kita pilih Azhara Band lah. Azhara Band. Siapa kata? Siapa kata. Dan apapun, sekali lagi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Jangan lupa juga untuk terus cari kami versus menerusi RTM Klik. Di sana dari tahun 2021 sampailah musim 2022. Dan pada kesempatan ini juga mewakili seluruh warga kerja RTM Kota Kinabalu Sabah, khasnya untuk kru penerbitan Versus, kami mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina pada 1 Februari ini, dan juga selamat menyambut Hari Wilayah pada mereka yang berada di wilayah Pertuan Labuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Dan nikmati cuti anda dengan penuh berhemah dan pastikan SOP menjadi keutamaan walau di mana anda berada. Dan jangan lalai, jangan leka. Kita keluarga Malaysia terus berusaha untuk memutuskan rantai COVID-19. Nama saya Azan Wahab. Dan saya Randy Ricky. Jumpa lagi. Bye.